Salam sejahtera, kami daripada kumpulan 7 akan berbincang tentang pesakit autism dan peranan-peranan yang boleh diambil oleh masyarakat untuk menyokong pesakit autism spectrum disorder ASD. Jadi dalam video ini kami akan memberikan sedikit latar belakang tentang penyakit ini dan juga kami akan mengetengahkan peranan-peranan yang perlu diambil oleh masyarakat apabila berhadapan dengan anak-anak atau pesakit yang mengidapi ASD ini. Setiap ibu bapa pastinya inginkan anak mereka membesar menjadi insan yang disegani dan dihormati. Tapi bagi mereka yang perlu membesarkan anak yang mengidap masalah autism, itu bukan satu tanggungjawab yang mudah. Laporannya bersama Siti Nur Sazwani. Apa yang anda saksikan adalah realiti menangani seorang pengidap autism yang mengalami meltdown atau gagal mengawal emosi ekoran masalah perkembangan neuropsikologi yang dihadapinya. Namun, itu yang terpaksa dilalui Iman Wan Tat Meng 52 dan Nur Haidah Hassan 45 setiap hari bagi menjaga anak mereka Adam Wan Moon Yu yang mengidap autism. Itulah kehidupan seorang insan yang mempunyai kekurangan seperti autism. Perhatian, kasih sayang, itulah yang harus kita berikan kepada mereka. Mereka juga layak disayangi dan diambil perhatian, bukan hanya keluarga mereka sendiri, tetapi seluruh masyarakat. Kita haruslah mengenali terlebih dahulu kriteria-kriteria anak-anak istimewa ini. Yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan autism. Okey, Autism Spectrum Disorder atau lebih dikenali sebagai ASD ini merupakan gangguan perkembangan neurologi sepanjang hayat. Hal ini bermaksud mereka yang menghidapi penyakit autism ini kelihatan seperti orang yang normal, namun mereka sebenarnya berbeza. Pesakit autism ini mempunyai cara pemikiran mereka yang tersendiri dan juga mereka berkelakuan mengikut cara mereka yang tersendiri. Terdapat juga beberapa kes di mana pesakit autism ini mempunyai sedikit perbezaan dari segi fizikal mereka. Apakah peranan yang dilakukan oleh Badan NGO Perlis Special Team Center? NGO Perlis Special Team Center menyediakan ruang untuk pelajar OKU. Pusat NGO ini juga mengajar kepada mereka tentang kemahiran asas dan pengurusan diri. Mereka juga mengajar anak-anak istimewa di sana berkaitan dengan akademik. Pengajaran akademik ini akan diajarkan setelah anak-anak istimewa tersebut sudah pandai menguruskan diri sendiri. Selain itu, pusat NGO ini juga giat menjalankan aktiviti yang melibatkan ibu bapa atau masyarakat dengan anak-anak istimewa di sana. Apakah ciri-ciri pesakit autism? Autism bermula dari usia kanak-kanak lagi. Autism ini tidak dapat dikenal pasti dengan hanya melihat secara fizikal saja. Mereka mempunyai hot behavior. Dari segi sosial pula, mereka suka dan tidak dapat untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Mereka yang mengidap autism mempunyai 5 deria yang berbeza dengan orang normal, iaitu mereka akan lebih sensitif. Berapakah peratus pesakit autisma di Malaysia? Statistik daripada Persatuan Kebangsaan Autisma Malaysia, NASUM, pada tahun 2013 menunjukkan bahawa setiap seorang daripada 150 kanak-kanak yang dilahirkan di dunia mempunyai simptom autisma. Dianggarkan satu daripada 500 kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah ini. Selain itu, terdapat 47,000 orang autisma yang berumur antara 6 bulan hingga lewat 20-an di Malaysia. Bagaimanakah pesakit autism di Malaysia dirawat? Pesakit autism tidak boleh dirawat, tetapi kelakuan mereka boleh dikawal. Ibu bapa perlulah mengenal pasti keadaan anak terlebih dahulu
dengan melakukan intervensi awal kerana simptom penyakit autism boleh dikenal pasti seawal 18 bulan. Ibu bapa boleh mendapatkan sokongan daripada ibu bapa lain yang mempunyai anak autism. Pihak bukan kerajaan iaitu NGO perlulah menyediakan pusat terapi untuk membantu perkembangan anak autism. Apakah peranan yang boleh dilakukan oleh masyarakat apabila berhadapan dengan pesakit autisma? Jangan terus membuat andaian sendiri tentang kanak-kanak autisma dan jangan berasa takut dengan mereka. Masyarakat perlu menegur mereka atau ibu bapa mereka dengan baik. Mengambil berat dan bertanya berkaitan anak mereka. Anggaplah mereka seperti kanak-kanak normal. Jangan menyinggung perasaan ibu bapa yang mempunyai anak autism. Masyarakat perlu memahami dan memberikan sokongan. Kumpulan sokongan masyarakat yang aktif boleh dibangunkan bagi memberikan sokongan emosi dan moral kepada ibu bapa pesakit. Penerimaan dan persepsi yang positif seperti tidak menganggap kanak-kanak autism sebagai kanak-kanak yang cacat mental perlu ditunjukkan oleh masyarakat untuk menyokong perkembangan positif kanak-kanak autism. Masyarakat haruslah menambah pengetahuan dan kefahaman mengenai keperluan dan masalah kanak-kanak ASD. Ada banyak information dan sebagainya. Jadi bila saya balik ke Perlis ni, saya balik bertugas di Perlis pada tahun 2020. Saya berpindah balik ke Perlis hujung 2019. Jadi kita mula set up center tahun 2020. Jadi bila saya balik dekat sini tak ada apa-apa. So I think it's now time for me to contribute untuk menyumbang kembali kepada komuniti dekat sini. Macam dulu seperti mana yang saya dapat banyak support bila saya mula-mula dapat diagnosis anak dan sebagainya kan. Jadi apalah salahnya untuk saya menyumbang kembali bila saya balik ke sini yang tak banyak sumber, tak banyak sokongan ibu bapa dan sebagainya. Kepada mereka yang ingin menghulurkan bantuan kepada anak-anak istimewa ini sangat-sangat dialu-alukan. Berikut merupakan nombor akaun dan antara senarai sumbangan yang mereka perlukan di pusat penjagaan mereka itu. Jadi saya harap perkongsian saya ini bermanfaat lah dan juga mungkin sedikit sebanyak dapat bagi sedikit info lah tentang autism dan lebih memahami mereka. Okay, terima kasih Puan. Okey, sama. Terima kasih Puan. Mungkin sama-sama.